Bagaimana kita nak nampak tawakal ni? Bagaimana kita nak nampak yang Allah ni tempat kita bergantung, tempat kita minta tolong, hanya Dia saja yang boleh tolong, Dia saja yang boleh melindungi kita, mengawal kita. Dia Al-Mu'minun, Al-Mu'min, Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Pulanglah pada Tuhan, cahaya kehidupan, syarat bahagia di dunia, akhirat kekal selamanya pada Allah. Tuan-tuan, kita tak akan serah diri kita kepada siapa pun kalau kita tak nampak yang dia ni boleh bantu, boleh tolong, ataupun tempat yang kita boleh bergantung. Saya ambil contoh, kita masuk satu-satu kampung. Kalau zaman dulu kita masuk kampung tadi, kampung tu biasalah ada penyamun, ada orang jahat, orang tak kenal. Ada kita ni bila orang tak kenal, macam-macam orang boleh buat jahat kat kita. Pada waktu tu kita mesti jumpa dengan orang yang boleh beri perlindungan kepada kita. Ketua kampung kalau misalnya, ataupun kepala yang boleh menguasai kampung tadi, pergi jumpa dia, minta izin, minta perlindungan dengan dia. Saya nak tumpang kampung malam ni, minta jasa baik tuan untuk keselamatan. Dan orang tadi mesti dia lindungi kita, sebab kita pergi jumpa dia, kita minta dengan dia. Kita dengan Allah ni tidak akan berlaku tawakal yang sebenar, yang Allah Ta'ala kata kamu seorang yang sungguh bertawakal. Tak akan berlaku selagi mana kita tak nampak Allah ni pembela kita, kita tak nampak Allah ni penjaga kita, kita tak nampak Allah sajalah yang boleh menolong kita dalam semua perkara. Kalau kita tak nampak perkara ni, maka tawakal kita itu tawakal yang kosong. Bagaimana kita nak nampak tawakal ni? Bagaimana kita nak nampak yang Allah ni tempat kita bergantung, tempat kita minta tolong, hanya Dia saja yang boleh tolong, Dia saja yang boleh melindungi kita, mengawal kita. Dia Al-Mu'minun, Al-Mu'min, Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Sifat-sifat kebesaran Dia yang disebut dalam Quran, yang juga nama-nama Dia ni perlu kita hayati dan perlu kita bercakap dengan Allah. Perlu kita nampak, kita kena nampak. Oh, Allah ni betul-betul pelindung, Allah ni maha perkasa, Allah ni lah yang maha mengawal, Allah yang boleh mencegah, Allah yang boleh mengubat. Allah, bila kita nampak Allah segala-galanya, benar-benar hati kita yakin bahawa Allah yang tempat kita bersandar, hanya Allah yang boleh bantu kita. Di waktu tu tawakal kita tawakal yang sebenar. Jadi nak dapat sifat tadi, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, nak dapat sifat ni kita mesti tadabbur dengan nama-nama Allah, Asma'ul Husna. Kita kena tadabbur dengan sifat-sifat Allah, dan kita kena tadabbur dengan af'an, dengan perbuatan-perbuatan Allah. Kita kena melihat. Sebab tu Nabi SAW mengajar sahabat-sahabat, Nabi contohi sahabat-sahabat. Kadang-kadang Nabi panjang sangat malam, waktu malam baginda mengambil masa bercakap dengan Allah. Hasil daripada percakapan kita dengan Allah, dengan kita puji Allah, kita membesarkan Allah, bila selalu kita buat demikian, maka kebesaran Allah akan masuk pada hati kita. Hati kita akan datang satu keyakinan bahawa tidak ada yang boleh menolak musibah, bala, malaikat Allah. Tidak ada yang boleh menyembuhkan penyakit, malaikat Allah. Tidak ada yang boleh melampangkan kita daripada kesusahan, malaikat Allah. Bila kita nampak Allah segala-gala, maka pada waktu itu kita akan bersandar sungguh dengan Allah. Sampailah maksud bila kita kata inni tawakkaltu 'ala Allah, sesungguhnya aku berserah diri kepada Allah. Kita tuan-tuan hari ni kadang-kadang kita kata kita tawakal pada Allah, tapi hati kita tidak. Sebagai contoh tuan-tuan, sebagai contoh, ada waktu yang kita ni susah, Allah Ta'ala hantar kita kesusahan, masalah ekonomi misalnya, masalah pencarian kita dalam masa ni agak susah untuk kita nak cari keperluan hidup kita. Kadang-kadang kita tidak segera nampak Allah dan tidak bersandar dengan Allah pun.
tak segera nampak Allah sebagai penyelamat kita. Mungkin kita akan segera jumpa orang tu, jumpa orang ni, minta tolong tu, minta tolong ni, dan kadang-kadang ada yang tak sabar pula, luahkan perasaan dalam Facebook, macam-macam luahan dia yang menggambarkan susah hidup hari ni. Di waktu itu sebenarnya, kerana kita tak nampak Allah, kita masih belum kuat bergantung dengan Allah. Kalau kita sudah kuat bergantung dengan Allah, walaupun tulisan kita tulis, walaupun cakapan kita bercakap, hati tetap. Allah tahu tuan-tuan, nak sembunyi rahsia ni tak boleh daripada Allah. Allah tahu rahsia hati. Allah tahu. Siapa yang sungguh-sungguh bersandar kat dia, bertawakal, Allah tahu. Dan siapa yang sungguh-sungguh bersandar dengan usaha, Allah tahu. Tuan-tuan, Allah suruh kita berikhtiar, cari jalan. Nak rezeki kena kerja, nak hilang pada penyakit kena berubat, itu Allah suruh. Nak elakkan daripada balak musibah kena ada SOP tertentu. Ini Allah suruh. Nabi ajar kita, tetapi Allah nak kita bersandar kepadanya lebih daripada ikhtiar yang kita buat. Allah nak kita bersandar, bertawakal kepadanya lebih pada usaha yang kita ambil. Ini Allah tahu. Tak boleh nak sembunyikan. Walaupun cakapan kita sehebat mujahid, sehebat mana pun kita cakap, tapi Allah menilai hati kita benar ataupun tidak. Tuan-tuan, Allah akan zahirkan semua ini. Setiap yang kita lakukan, setiap perasaan yang ada pada kita, setiap laluan yang kita telah lalu ni, berbagai-bagai yang kita buat, satu masa Allah akan zahirkan siapa kita di sisi dia. Bila tuan-tuan, sebelum mati Allah zahirkan. Di hujung umur Allah akan zahirkan perangai kita. Zaman sekarang. Yang sekarang ni tuan-tuan, Allah tunjukkan kepada kita akibat yang mungkin 10 tahun dulu, 20 tahun dulu. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tidak segera balik kepada Allah, sedangkan satu masa dulu kita dilupa Allah, kita akan lihat satu masa. Ingat peringatan Allah. Wala takunu kallazina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kesimpulan ayat ni tuan-tuan, sesiapa, kita boleh tengok dalam suratul Hasr ayat ni, kita nak kenal golongan fasik ni. Golongan fasik lah golongan yang Allah sekat dia di akhir umur ataupun bila-bila lah. Allah sekat dia untuk ingat Allah. Sebab tu Allah pesan, wala takunu kallazina nasullah. Jangan kamu jadi seperti mana orang-orang yang lupa dengan Allah. Fa ansahum anfusahum. Satu masa tuan-tuan, kita akan lupa, dan sebab tu datang daripada kita sendiri. Kita akan lupa dengan Allah. Nak sebut Allah tak boleh. Nak ingat Allah tak boleh, nak sebut Allah tak boleh. Ini kesan daripada kita lupa dengan Allah satu masa dulu. Mungkin banyak kejahatan yang kita buat, mungkin solat kita tinggal. Dan orang yang Allah sekat, bila dia tak balik semula pada Allah segera, hingga datang keputusan Allah untuk menyekat, hingga Allah sekat dia. Dan inilah dia golongan yang Allah kata, ulaika humul fasikun. Mereka itu sebenarnya orang yang fasik. Tuan-tuan, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tak akan beri hidayah kepada orang yang ada fasik atas diri dia, mengekali fasik, dosa besar dengan Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, mari kita bersandar dengan Allah, minta tolong dengan Allah. Kena ambil masa untuk bercakap dengan Allah, melihat kebesaran dia. Kita kena tengok balik, dulu kita sakit, siapa yang menyembuhkan? Kena sebut Allah yang menyembuhkan penyakit kita, Allah yang menyenangkan kita, kena sebut. Hari-hari tuan-tuan, kena ambil masa hari-hari bercakap, hebatnya ke Allah, Engkau sajalah yang boleh mengawal, Engkau saja yang boleh menyembuhkan penyakit, Engkau saja yang boleh beri keamanan. Al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Kena selalu sebut. Sebab tu ayat ni tuan-tuan, 3 ayat akhir suratul Hasr ni, Nabi suruh kita baca setiap hari, sekali, pagi dan petang. 3 ayat akhir. Bermula dengan a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim 3 kali, kemudian terus sambung huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah hingga 3 ayat akhir. Ini arahan daripada Nabi SAW untuk kita nak kenal tuan-tuan siapa dia Allah.
Kita bincang soal kebesaran makhluk, kebesaran dunia dah lama dah, hingga kebesaran makhluk masuk pada hati kita, dunia masuk pada hati kita, tengok orang besar masuk pada hati kita, tapi tengok Allah tak nampak. Sebab apa? Kita tak bincang, tak sebut, tak muhasabah, tak tadabbur dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya mengajak tuan-tuan, mari kita melihat kebesaran Allah Taala. Ambil masa siang ke malam yang kita bercakap khusus dengan Allah untuk melihat kebesarannya. InsyaAllah sedikit perkongsian, mudah-mudahan Dunia penuh pancaroba, hidup akhirat kita